Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi semalam kita dah bincangkan tentang usul yang besar yang menjadi syubhat kepada mereka yang tidak mengisbatkan istiwa secara hakiki, atau dengan bahasa lainnya mereka yang mentahrif maknanya, memberikan hermeneutik yang baru bagi makna kalimah istawa dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Kemudian golongan Mu'awwilah, mereka yang melakukan takwil tafsili, mereka memberikan sejumlah makna yang baharu. Kerana golongan ahli takwil terbahagi kepada, seperti mana kita telah ketahui, terbahagi kepada dua kelompok. Takwil tafsili dan takwil ijmali. Mereka yang mentakwil ijmali, mereka sekadar mengatakan bahawa istawa alal arsh bukan seperti makna yang difahami oleh bahasa Arab, tetapi kita tidak tahu maknanya. Yang mereka namakan metod mereka itu sebagai tafwid, seperti yang telah kita bincangkan. Adapun golongan takwil tafsili, mereka mengalihkan makna kepada makna-makna yang lain. Dan makna yang paling famous, mereka alihkan makna istiwa, istiwa kepadanya adalah al-istila. Istaula, menguasai. Jadi dengan makna istawa dengan makna istaula. Jadi maknanya kemudian Allah Ta'ala menguasai, ya, menguasai arash. Di sini sebenarnya takwilan mereka itu berhadapan dengan cabaran yang besar, cabaran bahasa. Kerana apa? Kerana telah menjadi satu konsensus dalam kalangan umat Islam al-Zahiriyin yang berpegang dengan zahir Al-Quran, iaitulah selain daripada golongan Syiah Batiniyah, sama ada dia Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apa nama, Syiah yang bukan Batiniyah, ya, yang mengaku bahawa Al-Quran ini pada asalnya ialah zahir maknanya. Ini tidak ada khilaf di kalangan seluruh umat Islam yang asal yang berpegang dengan zahir Al-Quran, bercanggah dengan metodologi golongan Batiniyah. Siapa yang tak pegang bahawa asal Quran itu adalah makna zahir, maka dia tidak ada pilihan lain, dia akan terjebak ke dalam kelompok Batiniyah, ya? Dan takwil telah disetujui oleh semua umat Islam yang zahiriyah ini, bahawa takwil hanya boleh dipakai ketika keadaan yang sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat berhajat, kerana ada dalil qat'i yang menunjukkan dalalah Al-Quran atau Sunnah itu adalah dalalah dhanniyah, dan terdapat dalil qat'i yang lain yang menunjukkan makna tersebut adalah selain makna yang difahami. Selain pada situasi tersebut, tidak ada khilaf hakikatnya dalam kalangan golongan zahiriyin yang bukan batiniyah, ya. Istilah zahiriyah ni ana yang keluarkan di sini, walaupun zahiriyah tidak pernah digunakan wallahu a'lam dalam konteks akademik dengan makna ini. Zahiriyah dengan makna lawan kepada batiniyah. Ya. Besar kalimah zahiriyah ni merujuk kepada mazhab Daud al-Zahiri, ya. Tetapi asalnya kita kata umat Islam yang menisbahkan diri kepada Islam yang bukan batiniyah, ya, kita dapati mereka bersetuju, ya. Bersetuju apa nama? Bersetuju untuk berpegang dengan Al-Quran secara zahir, selagi mana tidak ada dalil yang lebih kuat yang mengalihkan maknanya daripada zahir. Ini tidak ada khilaf di kalangan majoriti umat Islam yang bernisbah kepada
sunnah Nabi SAW, sama ada ahli sunnah wal jamaah, sama ada Asy'ariyah, sama ada Maturidiyah, sama ada Mu'tazilah, sama ada Kullabiyah dan lain-lain aliran firqah, ya. Jadi kita kena establish di sini untuk menjawab syubhat mereka bahawa hakikatnya nas istawa 'alal 'arsy adalah nas qat'i. Nas yang bersifat dalalahnya qat'iyah atas makna murad, makna yang dikehendaki. Bahawa istawa 'alal 'arsy ialah maknanya sa'ida wastaqarra wartafa'a wa 'ala. Untuk kita establish kata hakikatnya dalalah istawa 'alal 'arsy thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalalahnya atas makna al-'ulu wal irtifa' adalah dalalah qat'iyah. Kita berhujjah dengan sejumlah hujjah yang jelas dan tidak dapat disangkal lagi. Yang pertama sekali, hujjah ijma', bahawa ulama salaf, mufassirun daripada kalangan salaf telah bersepakat, telah ijma' bahawa makna istawa 'alal 'arsy adalah al-'ulu wal irtifa'. Dan ini dibuktikan dengan nukilan tafsiran ulama salaf. Tidak dijumpai mana-mana ahli tafsir salaf daripada kalangan sahabah, tabi'in dan tabi'in yang mu'tabar tafsirannya, yang menafsirkan makna istawa 'alal 'arsy lain daripada makna as-su'ud wal istiqrar fil 'ulu wal irtifa' wal 'ulu. Tidak ada. Telah sabit tafsirannya daripada Abu Aliyah Ar-Rayyahi, daripada Mujahid ibn Jabar Al-Makki, ya. Jadi kalau dah establish di sana ada konsensus salaf, makna istawa 'alal 'arsy ialah ala 'alaihi, irtafa'a 'alaihi, ya. Maka tidak ada jalan keluar melainkan kita kena terima dan mengaku bahawa nas ini dalalahnya adalah qat'i. Dalalahnya adalah qat'i. Selain daripada kemudiannya terdapat ijma' salaf yang beriman dengan sifat istiwa dan al-'ulu. Ini juga mengukuhkan lagi apa nama kita punya penghujahan dari sudut kita kata ulama salaf tidak pernah khilaf, tidak pernah bercanggah pandangan, tidak pernah berselisih faham, ya, bahawa makna istawa 'alal 'arsy adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang jelas. Seperti mana kata Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, Allahu fawqal 'arsy, Allahu fawqal 'arsy wa 'ilmuhu bi kulli makan. Allah di atas arasy, tetapi ilmunya meliputi semua tempat. Ya. Telah sabit perkataan daripada sahabat sendiri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahu fawqal 'arsy wa ya'lamu ma antum 'alaih. Allah di atas arasy-Nya dalam keadaan Dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Imam Ibn al-Mubarak, Syekhul Islam yang pertama dalam Islam, yang digelar Syekhul Islam, Abdullah Ibn al-Mubarak, ditanya, ya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal, kita acknowledge, how we acknowledge our God, ya. Kaifa na'rifu rabbana, how we acknowledge our creator, our God, our Lord. Ibn Barak kata, na'rifu rabbana bi'annahu fawqa arshihi fawqa as-sama'i as-sabi'ah. We acknowledge him. Kita mengenali, kita mengakui kewujudannya. We acknowledge his existence by acknowledging, dengan kita mengakui, beriqrar, that he is above his throne, dan bahawa dia di atas aras singgasananya. Above,
the seven skies or the seven sky, di atas langit yang ketujuh, ya. La kama taqulul jahmiyatu innahu hahuna, not such as the claim by the Jahmites that he is surrounded or surrounding us in the earth. Bukan seperti dakwaan Jahmiyah, dia itu meresap dalam alam, ya. Hulul, berada di semua tempat, ya. Ini adalah dakwaan yang sangat jelek, kan? Kata Imam Al-Auza'i, Imam Ahli Syam, Al-Auza'i ini bukan calon-calon orang. Dia di antara imam mazhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada mazhabnya yang tersendiri. Antara 9 dan 11 mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah, sebelum kita tinggal 4 mazhab yang berkembang ini, kita ada banyak. Ada mazhab Auza'i, ada mazhab Al-Thawri, ada mazhab Ibn Uyainah. Ya. Yang mereka ini disenaraikan nama-nama mereka oleh Hibatullah Al-Lalaka'i dalam Syarh Sunnah. Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah itu di depan dia datangkan nama-nama. Dia pilih certain people. Ya. Imam Ahmad. Ya. Kenapa nama-nama ini dipilih? Kerana mereka ini sama ada sahib mazhab atau dia orang yang dianggap sebagai prominent dan pioneer dalam bidang tertentu, macam Al-Bukhari, macam Ibn Al-Madini, macam apa nama apa, bahkan ulama-ulama ulama tasawuf, Sahal At-Tustari, ya. Diletakkan nama-nama mereka dan riwayat akidah mereka supaya dikenali bahawa mereka ini walaupun ada perbezaan dari segi ada yang tokoh hadis, ada yang tokoh fiqh, ada yang tokoh tasawuf, tapi mereka bersatu dalam masalah akidah. Jadi mereka bersepakat. Imam Za'i kata, kunna wattabi'una mutawafirun naqul Allahu fawqa arshih wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifatih. Kami ketika mana tabi'in semua duk ada, ini adalah riwayat konsensus, satu riwayat ijma' bahawa benda ini disebut ketika para ulama tabi'in duk ada, tidak ada siapa yang ingkar. Mengatakan Allah di atas arasy-Nya, singgasananya, dan kami beriman dengan segala apa yang datang daripada sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Dan berkata Imam Malik juga, al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Beriman dengannya adalah wajib. Yang dia kata istiwa ma'lum, ghairu majhul. Yani kata apa nama pengarang kita Adatul Ahwazi, ghairu apa ni ma'lumun makna, diketahui maknanya. Maknanya maklum. Dan telah sabit tafsiran ulama salaf ada makna istawa. Sebab itu ulama salaf tasarruf pada kalimah istawa. Datang dengan perkataan mustawin ala arsy, istawa fawqa arsy wa huwa fawqa arsy. Dan ini menunjukkan mereka faham makna. Kalau mereka tafwid mengikut piawaian tafwid yang diletakkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, sudah tentu mereka tidak akan melakukan tasarruf pada sifat istawa. Dia tidak akan mengubahnya daripada fi'il madhi kepada mudhari' kepada isim fa'il, menukar ala dengan fauqa. Ya. Itu menunjukkan maknanya dipahami, diketahui. Ya. Dan dalalahnya bukan dalalah yang tersembunyi. Antara dalil hujah mereka yang mentakwil istawa dengan istaula ialah apa yang datang daripada riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa makna Ar-Rahmanu ala istawa annahu qal istaula ala jami'i bariyatih, bahawa dia beristiwa di atas seluruh, menguasai atas seluruh makhluknya. Tetapi sudah tentu riwayat ini adalah riwayat yang sangat-sangat mungkar.
Pertamanya kerana dia menyelisih riwayat yang masyhur, riwayat yang ma'ruf daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Keduanya riwayat ini datang dengan sanad yang bersilsilah dengan perawi-perawi dhaif dan majhul. Ya, maka tentulah hadis ini adalah munkar. Wal munkaru munkarun abada. Kata Imam Ahmad, benda yang munkar, munkar selama-lamanya. Kan? Di antaranya mereka berhujah dengan bait yang disebut oleh Al-Akhtal berkenaan dengan Bishr ibn Marwan. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Yang pertama sekali kita nak mempersoalkan sejauh mana mereka um, memahami, adakah betul apa yang mereka faham itu adalah istawa di sini dengan makna istaulah? Tidak ada dalalahnya. Ya, kerana disebut Bishr telah beristiwa, telah naik, telah bertakhta ke atas Iraq. Ya. Ialah istaula di sini kelaziman kerana dia merampas Iraq daripada Mus'ab ibn Az-Zubair apa nama yang ketika berlaku perang saudara di antara Bani Umayyah dengan Khilafah Abdullah ibn Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi tidak ada kejelasan di sini bahawa istawa dalam bait syair ini bermakna istaula. Ia boleh bermakna ala wartafa'a was-sa'ida. Ay qad istawa ay qad sa'ida Bishrun ala mulk al-Iraq, ala 'arsh al-Iraq. Bahkan syair ini kesahihannya diragui kerana dia kata min ghairi sayfin wa damin muhraq, tanpa pedang dan darah yang ditumpahkan, sedangkan kita tahu rampasan kuasa itu berlaku dalam satu pertempuran yang mengorbankan nyawa. Ya. Jadi pertamanya syair itu bukan syair jahili yang menjadi hujjah. Ya. Bahkan telah sabit daripada tokoh bahasa Arab yang lebih besar kedudukannya, Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini lebih tinggi otoritinya dalam bahasa Arab. Dan dia menukilkan bahawa Arab tidak pernah menguna kalimah istawa dengan makna istaula. Ya. Bahkan ada orang datang kepada dia, kata istawa dengan makna istawa, dia kata uskut, diam. Mana dia kata Arab tidak pernah kata istaula melainkan kepada benda yang dulunya milik orang lain kemudian dirampas. Dan jelas kerana ayat Quran thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian. Jadi maknanya kalau kemudian setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi baru Tuhan menguasai arasy, mana arasy sebelum itu milik Tuhan lain lah. Nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itu akhirnya mereka bukan sahaja kena takwilkan istawa, kena takwil arasy sekali. Arasy jadi makna kerajaan, jadi makna muskilah. Ya, tidak bawa kepada makna yang qat'i. Sedangkan kerana istawa 'ala 'arsy, kalimah istawa ini telah diikat dengan perkataan 'ala. Ya. Memanglah dalam surah Al-Baqarah Tuhan kata tsumma stawa ila as-sama'. Kemudian dia istiwa ke arah langit, dan ulama salah tafsirkan sini qasada, menuju, ya, ke arah penciptaan langit atau ke arah langit. Pertama kita kata still maknanya qasada ila as-sama'. Ya. Yang mana kamu ahli kalam tak boleh terima sifat itu secara zahir, kamu still kena takwil lagi. Kan kalau kamu takwilkan tsumma stawa ila as-sama' dengan makna qasada ila sama', adakah kamu terima Tuhan memang qasada ila sama' hakikatan? Still kamu takwil juga. Ha? Dan kalimah ila di sini berbeza dengan huruf jar yang mutaaddi dalam ala. Kerana di sini ila sama' dia ada tadmin. Ya? Ada kata kerja yang disembunyikan dalam kalimah istawa, iaitulah qasada.
ثم استوى على السماء وقصد إليه. Ya. Sebab itu ulama saya kata yang qasada, sebab qasada itu ada tadmin, ditadminkan. Ya. Jadi kita kena faham bahasa Arab kan. Ini masalah orang yang ikut ahli kalam ni, mereka jahil bahasa Arab. Dia tidak faham selok belok perkataan Arab. Jadi di sini menunjukkan bahawa mengubah makna istawa kepada istaula tidak disokong oleh nas Arabi, oleh penggunaan kalimah Arab. Tidak ada penghujahan dari segi bahasa. Dan takwil itu pun bukan dibina atas dari segi qarinah bahasa. Dia hanya dibina dari segi qarinah usul aqliyah yang mustaqillah, yang terasing daripada nas. Itulah dalil hudus yang telah kita bahas. Jadi mereka menyangka satu perkara yang mana perkara yang mereka sangka itu tidak mencapai taraf qat'i untuk kita mengalihkan. Even ya, para ulama telah mengatakan kalau bertemu di antara zanni nas dengan zanni benda lain, zanni waqi' ke, zanni ilmu sains ke, zanni yang sama-sama zanni, nas dalalahnya zanni, sains pun dalalahnya zanni dalam satu masalah. Ulama menetapkan bahawa nas tidak boleh ditakwil dalam masalah ini. Berpegang dengan zanni nas ialah yang wajib, berbanding berpegang dengan zanni ilmu tabi'i, ya, zanni aqli. Ya. Jadi bagaimana mereka nak mencabar qat'i dalalah seperti istawa ala arsh, yang qat'i dalalah, dengan perkara yang bersifat wahmi, waham. Bukannya lagi zanni, bahkan waham. Mereka yang waham, yang bukan-bukan, mereka yang khayal, yang bukan-bukan, kemudian mereka nak paksa nas. Bukan kita yang guna kalimah waham ni, mereka yang guna. Mereka yang kata dalam Jaharah, wa kullu nafsin awhamat tashbihah. Kita kata bukan nas yang memberi waham. Akal hampa yang waham. Akal hampa ahli kalam, akal hampa tu yang wahimun. Salah sangka. Ada masalah pada memahami. Jadi jangan cuba nak salahkan nas dalam perkara yang hampa sendiri salah. Yang perlu dibetulkan ialah pemikiran hampa, bukannya nas. Kan, mereka yang salah fikir, salah tak betul otak mereka, tiba-tiba mereka nak paksa kita ubah makna Al-Quran. Mana boleh? Mereka lah yang kena berubah ikut Quran, takkan Quran nak berubah ikut mereka. Kan? Jadi inilah yang dapat kita ambil pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati apa yang kita bahaskan ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.